Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat lalu di satu perkuburan. Hadis ini diceritakan oleh Ibnu Umar. Dia cerita ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat lalu di satu perkuburan, kemudian Rasulullah singgah di perkuburan tersebut dan Rasulullah beritahu kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, sesungguhnya di kubur ini aku lihat ada dua kubur. Dua kubur ini sedang diseksa di dalam kubur sekarang. Aku dapat mendengar, aku dapat merasai dan melihatnya kerana diberi kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi bersambung lagi hadis tu, Nabi kata seorang diseksa kerana melakukan dosa dan seorang lagi diseksa kerana ia tidak jaga kebersihan ketika buang hadas, hadas kecil, hadas besar, ketika dia tidak bersih daripada hadas. Nabi sebut la yastatiru minal bauli, tidak jaga kebersihan ketika membuang hadas dan sebagainya. Jadi dua kubur ini diseksa, satu diseksa kerana dosa, melakukan dosa, satu diseksa kerana tidak jaga kebersihan ketika membuang hadas dan kebersihan-kebersihan yang lainlah mereka diseksa. Jadi Nabi pun mengambil pokok kurma, pelepah kurma. Nabi ambil pelepah kurma, Nabi cocok di atas dua kubur tu, satu kubur yang pertama dan kubur yang kedua. Nabi beritahu bahawa aku mendengar pokok kurma itu sedang berzikir. Nabi kata mudah-mudahan dengan zikirnya pokok ini sampai kepada ahli kubur dan memberi keringanan kepada mereka yang ada dalam kubur. Seperti qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan Nabi sebut mudah-mudahan memberi keringanan daripada seksaan mereka di dalam kubur selama mana daun kurma itu basah dan tidak kering, selama mana ia tidak kering. Apabila daun kurma itu telah kering, daun kurma itu tidak berzikir lagi. Jadi ketika dia basah, dia sedang berzikir, maka mudah-mudahan dengan zikir tersebut sampai kepada ahli kubur dan memberi keringanan. Ya, hadis ini juga memberi hujah kepada setengah para ahli ulama mengambil hujah bahawa orang yang hidup di dunia, makhluk di dunia ini boleh berzikir untuk orang yang telah mati. Kalau kita lihat dalam kitab Sadat Al-Fatani, kitab Jamul Fawaid menceritakan bahawa hujah boleh berzikir ialah daripada hadis ni, bahawa yang makhluk yang ada di atas dunia ni seperti zikir daripada pokok-pokok tumbuh-tumbuhan tadi sampai kepada ahli kubur. Nabi kata mudah-mudahan sampai dan memberi keringanan. Apatah lagi kita manusia yang berzikir, sudah tentulah lebih sesuai dan lebih elok dan sampai kepada ahli kubur. Ini hujah membawa kepada berzikir kepada orang yang meninggal dunia itu adalah dibenarkan.